Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan kesempatan terus diberikan untuk kita mengisi luang dan luang masa yang ada untuk mungkin saling mengingatkan terhadap sama lain. Dan siri kedua, perbincangan tentang tips bagi meraih keikhlasan. Dan kita telah bincangkan tips yang pertama di mana penulis kitab Khutwah ila Sa'adah yang dikarang oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, dan dia sebut yang pertama kita bincang minggu lepas iaitu tentang doa, bagaimana nak meraih keikhlasan, iaitu dengan berdoa meminta kepada Allah. Kita teruskan dengan tips yang kedua yang disyadangkan oleh beliau, iaitu ikhfa'ul amal, menyembunyikan amalan. Dan disebutkan kullama istatara al-amalu atau istatara al-amalam mimma yushra'u fihi al-ikhfa'u kana arja lil qabuli wa a'azza fil ikhlas. Dan apabila satu amalan itu disembunyikan, dilakukan dalam keadaan tersembunyi, yang mana ia digalakkan untuk disembunyikan. Amalan tu memang disyariatkan dalam bentuk ia tersembunyi. Ia tak sama macam solat fardu ke, solat berjemaah, ataupun zakat, haji. Jadi kebanyakan hatta majoriti amalan-amalan yang fardu bersifat zahir, maknanya dilihat dan digalakkan untuk dilakukan secara beramai-ramai. Jadi yang ini hampir mustahil untuk dilakukan secara tersembunyi. Tapi ada banyak amalan-amalan lain yang dia akan sebutkan nanti, contohnya yang mana bila disembunyikan maka ia lebih dekat, lebih mudah untuk diterima, dan nilai ikhlasnya lebih tinggi. Wal mukhlisus sadiqu yuhibbu ikhfa'a hasanatihi kama yuhibbu an yukhfi sayyi'atahu. Dan orang yang ikhlas, yang jujur, dia akan suka untuk sembunyikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebagaimana dia suka untuk keburukan ataupun kesilapan yang dilakukan tersembunyi juga daripada dilihat orang. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hadis yang boleh kata ramai orang tahu mafhumnya, 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari tiada naungan melainkan naungannya. Dan salah satu daripada sifat 7 golongan ini yang disebutkan berkait dengan bab ini, iaitu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. La ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. So jadi disebutkan sifat yang berkait dengan perbincangan kita ni, iaitu seorang yang bersedekah sampai tangan kiri dia sendiri tak tahu apa yang tangan kanannya sedekahkan. Dan demikianlah bagaimana hebatnya nilai menyembunyikan amalan, sehingga hanya Allah yang nampak. Dan itu lebih tinggi nilai keikhlasannya. Dan kemudian penulis berkongsi sedikit pesanan daripada Bishr bin Harith. Dan disebutkan la ta'mal litudhkar. Jangan kau buat apa-apa amalan, lakukan apa-apa tugasan untuk disebut orang atau untuk diingat orang. Uktumul hasanata kama taktumus sayyi'ah. Tutuplah, sembunyikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebagaimana kalian sembunyikan dan tutup apabila melakukan keburukan ataupun melakukan kejahatan. Dan penulis sebutkan bagaimana waqad faddalat atau fuddilat nafilatu salatil laili ala nafilatin nahari wa istighfaris sahari ala ghairihi. Dan sebagaimana banyaknya amalan-amalan sunat seperti solat tahajud diutamakan, maknanya diberi kelebihan berbanding solat-solat sunat di waktu pagi. Berbanding solat-solat sunat di waktu pagi, sama ada duha dan seumpamanya, kerana solat-solat yang di waktu malam, sebagaimana yang Nabi sendiri selalu lakukan, yang lebih ditekankan. Begitu juga istighfar pada waktu sahar, iaitu sebelum masuk waktu subuh. Dan
malah disebutkan, maknanya kelebihan pada waktu tersebut bila kita bangun waktu malam dah tahajud dan beristighfar pada waktu ketika mana tak ada orang yang bangun, hanya kita sahaja bersama dengan Allah. Lianna dhalika ablagh fil israri wa aqrab ila al-ikhlas. Okey, dan itu lebih kuat, okey, untuk disembunyikan dan diketahui hanya oleh Allah, dan juga makin dekat juga kita dengan keikhlasan. Okey, jadilah tips yang kedua yang disampaikan, yang dicadangkan untuk meraih keikhlasan, iaitu kita cubakan, usahakan pada amalan-amalan yang mudah ataupun yang boleh untuk dilakukan dalam bentuk yang ikhlas ataupun dalam bentuk tersembunyi, kita lakukan secara tersembunyi. Okey, sedekah. Okey, dalam keadaan sekarang kita boleh sedekah hanya transfer, dan hatta kalau nak elak pun masa transfer tu nanti kadang-kadang mungkin orang perasan, okey, daripada list nama ke buat orang panggil apa ni, cash deposit. Okey, cash deposit orang tak boleh nak detect siapa yang bagi, contohnya lah. Okey, ataupun maknanya banyak amalan-amalan sunat seperti apa ni, solat-solat sunat juga digalakkan untuk dilakukan di rumah. Bagi rumah yang mungkin dekat dengan masjid, contohnya boleh lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, sebelum solat, solat qabliyah Nabi lakukan di rumah. Okey, dan kemudian Nabi ke masjid. Dan ada masanya juga yang untuk solat ba'diyah pun Nabi lakukan di rumah selepas solat. Dan tapi kalau takut tak sempat nak ikut solat berjemaah, maka bolehlah solat rawatib atau qabliyah atau ba'diyah itu di masjid. Adapun yang ketiga, okey, tips yang ketiga yang disebutkan di sini oleh penulis adalah an-nadharu ila a'mali salihin mimman hum fawqaka. Okey, memerhatikan, perbandingkan, okey, dengan amalan-amalan orang-orang soleh yang memang mereka ni lebih tinggi kedudukannya dan kelebihannya berbanding kita. Okey, dan kat sini penulis sebutkan fi a'malika as-salihah la tandur ila a'mali rajulin zamanik mimman hum dunaka fil musabaqati ila al-khairat. Cakap amal-amal soleh yang kita buat ni jangan pergi bandingkan dengan orang, pergi tengok, okey, dan bandingkan dengan orang-orang yang sezaman dengan kita. Okey, apatah lagi yang kita, maknanya mungkin dari satu sudut kita nampak ini lebih kurang berbanding kita. Okey, menyebabkan kita rasa dan dalam keadaan maknanya diorang, kita bolehlah maintain maknanya solat berjemaah kat masjid 5 kali sehari. Lepas tu kita ada orang ni dia solat jemaah dia tak berapa lah sangat. Okey, bukan mereka tu yang kita patut tengok. Okey, wa tattali ad-da'iman ila al-iqtida' bil anbiya'i was salihin, dan usahakan untuk ikut selalu contoh-contoh dari para nabi dan orang-orang saleh. Okey, orang-orang saleh. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ulaikal ladina hadallahu fabihudahu muqtadih. Okey, para nabi, para orang saleh inilah mereka ini yang Allah berikan petunjuk pada mereka, maka petunjuk mereka yang mereka ikut itu ikut. Jadi kita ikut petunjuk yang diberikan kepada mereka, fabihudahu muqtadih. Okey, dan dicadangkan juga waqra siyar as-salihin minal ulama'i wal ibadi wan nubala'i waz zuhadi fahuwa arja li ziyadatil imani fil qalb. Okey, dan baca kisah-kisah, okey, para nabi, orang-orang soleh di kalangan ulama, okey, di kalangan para abid, makna mereka yang rajin beribadah, okey, dan ulama-ulama yang zuhud dan seumpamanya, maka itu akan lebih membantu, okey, lebih membantu untuk kita menguatkan iman. Okay, jadi kita nampak juga pada tips yang ketiga ini, okay, supaya kita melihat contoh-contoh yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, okay, seperti Nabi bila Nabi bercerita kisah tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua dan bagaimana mereka bertawasul dengan amalan-amalan yang mereka lakukan, hubungan mereka dengan mak bapa, hubungan mereka dengan berlainan jantina, hubungan dengan pekerja dan seumpamanya. Begitu juga kisah 3 orang yang mempunyai sakit, okey, sakit sopak, sakit sakit rambut, kepala dia ada masalah, kulit dia sakit, last sekali dengan sakit mata buta, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan pelbagai lagi kisah-kisah yang menyebabkan kita boleh bandingkan dengan diri kita. Dan sebagaimana Nabi SAW menceritakan kisah-kisah para nabi yang lain, dan Allah ceritakan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran.
Dan tujuannya untuk kita mengambil faedah. Okay, dan mungkin timbul persoalan, iaitu orang-orang mengatakan hakikatnya para nabi ke apa semua ni, diorang nabi. Bila diorang nabi, macam mana kita nak tengok contoh? Mereka adalah orang-orang terpilih dan kita bukan siapa-siapa. Okay, kita bukan siapa-siapa. Tapi konsep yang sama, maknanya bila digunakan contoh-contoh yang ekstrim, bagaimana kesabaran Yaqub, okay, dalam keadaan kehilangan anaknya, dan kemudian anak-anak yang lain sering melawannya, ataupun bagaimana kisah Nabi Musa berhadapan dengan kaumnya, ataupun kisah Nabi Ibrahim, okay, dihalau oleh ayahnya, di mana contoh-contoh itu kelihatan seolah-olah ianya ekstrim. Okay, namun kita dalam kehidupan, apabila membincangkan tentang bisnes ke, ataupun ilmu-ilmu pelaburan dan seumpamanya, dan contoh-contoh yang sering digunakan dan diberikan untuk meningkatkan motivasi kita adalah mereka-mereka yang mempunyai kekayaan ataupun kelebihan atau kepakaran yang tinggi. Okay, dan itu dianggap normal. Dan kenapa tidak kita gunakan konsep yang sama apabila kita memberikan perhatian dalam urusan agama, yang mana Allah meraihkan sifat yang sama bagi manusia, iaitu Allah tunjukkan juga contoh-contoh yang ekstrim di mana kita berusaha sehabis baik untuk mengikut contoh-contoh itu pada kadar-kadar kemampuan kita, bukan bertujuan untuk melihatkan perbandingan seolah-olah keadaan langit dan bumi, maknanya mereka terlalu tinggi dan kita tak mungkin nak jadi seperti mereka. Jadi sebab tu kita jadilah kita, buat biasa-biasa saja. Tak, bukan itu yang dimaksudkan dengan membuat perbandingan dengan orang-orang soleh dan para nabi. Malah hakikatnya adalah ia sebagai bentuk motivasi agar kita dapat meningkatkan kualiti amalan kita dan sentiasa berusaha, bukan hanya berdiam diri dan pasrah dan menganggap ini bukan keperluan untuk kita. Jadi kita nampak daripada dua ni, dan mungkin kita boleh tambah satu lagi, al-khawfu min adami qabulil ihtiqarul amali. Keempat, ihtiqar al-amal. Jadi tips yang keempat yang disarankan kat sini, memandang remeh atau memandang rendah, okay, amalan yang kita telah lakukan. Penulis sebutkan afatul abd ridahu an nafsihi. Antara titik jatuh seseorang hamba itu apabila dia rasa redha dengan apa yang dia dah lakukan. Okay, dengan pencapaian dia rasa cukup, dia rasa aku hebat dah. Okay, wa man nadhara ila nafsi bi'aini ridha faqad ahlakaha. Okay, dan siapa yang perhatikan diri dia dengan pandangan penuh keredaan, maka dia sebenarnya pandangan tersebut akan menghancurkan dia sendiri. Okay, wa man nadhara ila amalihi bi'aini al-ujbi qalla ma'ahu al-ikhlas. Okay, siapa yang pandang amalan-amalannya dengan rasa takjub, okay, dia rasa macam aku solat, aku ngaji daripada ada orang tak mengaji, ataupun aku jaga segala amalan, aku jaga segala, aku tutup aurat paling tidak, dan perbuatan makna sikap merasa takjub atau merasa kagum dengan prestasi amalan diri sendiri ini akan mengurangkan nilai keikhlasan. Bal au naza'a minhu au habata al-amal as-salih ba'da al-amal. Atau malah akan hilang sehingga hancur segala amal soleh tersebut. Okey, yaqulu Sa'id bin Jubair menyebutkan dakhala rajulun al-jannata bi ma'siyatin wa dakhala rajulun nar bi hasanatin. Okey, dengarkan, ini boleh jadi bahagian yang penting yang terakhir yang kita sebutkan di sini. Okey, ada seorang ni dia masuk ke dalam syurga kerana maksiat, dan ada seorang lagi masuk ke dalam neraka kerana kebaikan. Okey, beratlah ayat ni kerana sebab tu kita kena baca sampai habis. Faqila lahu, jadi ada yang tanya, student dia tanya, wa kaifa dzalika, macam mana boleh jadi macam tu? Qala amila rajulun ma'siyatan fama zala khaifan min iqabillah min tilka al-khati'ah falaki Allah faghafara lahu min khawfihi minhu ta'ala. Jadi orang yang pertama tu, dia melakukan maksiat tapi dalam keadaan dia selalu rasa takut daripada hukuman Allah kerana kesilapan yang dia lakukan. Lalu dia jumpa Allah di akhirat, faghafara lahu, lalu Allah ampunkan dia. Okay, kenapa? Kerana takutnya dia kerana Allah disebabkan kesilapan yang dia lakukan. Adapun seorang lagi, wa amila rajulun hasanatan fama zala mu'jiban biha. Adapun yang seorang lagi tu, dia buat kebaikan
dan dia berterusan merasa takjub, mungkin merasa macam ada kelebihan, dengan kefahaman, dengan kelebihan, dengan ilmu yang dia ada, dengan amalan yang dia pernah lakukan, sebab dia hafal Quran ke, hafal matan itu ini, dan join macam-macam majlis ilmu dan seumpamanya, sampai dia rasa hebat. Walaki Allah biha fa adkhalahun nara, dan dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan penuh ujub terhadap diri dia, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wa niyadzubillah. Jangan salah faham. Ini kita tahu makna konsep asas adalah buat baik masuk syurga dan buat jahat masuk neraka. Namun Bishr bin Harith kat sini, atau Sa'id bin Jubair dekat sini kongsikan kita kes yang unik. Kes yang unik, iaitu seorang yang buat baik tapi masuk neraka, seorang yang buat jahat tapi masuk syurga. Kenapa? Kerana buat jahat dia dalam keadaan bila dia melakukan kesilapan tersebut, dia bukan merancang untuk bertaubat sesudahnya, tapi dia sentiasa dalam keadaan bimbang sebab kesalahan yang dilakukan, dan dia risau taubatnya tidak terima. Of course, maknanya dengan usaha untuk dia memperbaiki diri dia. Wa man amana wa amila amalan wa man taba wa amana wa amila amalan. Jadi siapa yang bertaubat dan kemudian beriman dan melakukan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka inilah yang Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan ganjaran yang banyak. Disebabkan apa? Sebab mereka bertaubat dan mereka menegakkan istighfar. Dia bukan maksudnya bila dia buat kesalahan tersebut dan takut tapi tak buat apa-apa. Takutnya mereka itu membawa kepada taubat, membawa kepada istighfar. Adapun kawan yang seorang lagi buat kebaikan tapi dalam keadaan ujub. Dan ini apa yang ada dalam diri, dan kita masing-masing yang boleh menilai bagaimana kadar diri kita bila berinteraksi dengan apa sahaja yang kita pernah lakukan, amalan-amalan kita, apa yang kita rasa sebenarnya, ada kita merasakan ianya bagus dan baik, menyebabkan kita sentiasa rasa puas dan sombong, dan itu semua memakan diri kita dan akan menghancurkan segala amalan kita di akhirat. Waliyadzubillah. Jadi kita doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kita untuk meningkatkan keikhlasan dengan berusaha untuk melakukan 3 lagi tips yang kita baru saja tambah. Iaitu yang pertama tadi kita sebutkan, cuba usahakan untuk menyembunyikan amalan. Kedua, membandingkan dan memerhatikan contoh-contoh di kalangan orang-orang soleh yang lebih hebat daripada kita, terutama para nabi. Dan kemudian yang keempat, iaitu memandang remeh amalan-amalan yang kita lakukan supaya kita tak rasa cukup, rasa puas dan tidak merasa takjub dengan apa yang kita telah lakukan. Jadi saya rasa cukup setakat ini untuk siri yang kedua, dan kita akan sambung berbagi 4 lagi tips mencapai keikhlasan mungkin pada siri yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.